Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita akan start chapter 4. So hari ini kita akan masuk chapter 4.1 dahulu iaitu chemical bonding. So 4.1 pun tajuk dia adalah chemical bonding. Tapi kita ada part by part lah sedikit. Kita masuk part pertama iaitu how to write the Lewis dot symbol untuk satu atom ataupun elemen. Dan kena tahu macam mana atom tersebut nak dapatkan octet configuration. Kalau ingat lagi dulu awak belajar octet tu mesti dia penuhkan single 8 lah kan, octet kan 8 ataupun duplet ataupun 2 lah. Itu untuk selalunya untuk hidrogen, sebab hidrogen dia boleh penuhkan 2 sahaja dia punya elektron kat dalam tu, sama ada octet ataupun duplet. Okay, and then to describe formation untuk following bond using Lewis dot symbol, which is macam mana kita nak describe formation, macam mana ionic bond boleh terbentuk, covalent bond boleh terbentuk, dan juga macam mana dative bond tu boleh terbentuk. And then kita comparekan dia punya panjang bond tu between single, double dengan triple bond. Okay, so first up, yang pertama tengok macam mana kita nak lukis Lewis dot symbol lah. Okay, so untuk lukis Lewis dot symbol tu, so kalau perasan macam tu lah keadaannya, di mana kita kena guna number of valence electron. So bila lepas ni bila kata pasal Lewis sahaja, dia tengok pada bilangan valence electron lah. Using dot ataupun cross, ikutlah awak nak guna cross, iaitu cross macam tu ke, ataupun lagi senang sebenarnya kita guna titik lah sebab nama pun Lewis dot symbol, dot, so kita selalu prefer guna dot sajalah. Okay, sebab kenapa kita hanya buat valence elektron saja, saya ingat balik valence elektron yang terlibat dalam chemical reaction. Okay, tu yang caranya bila kita nak buat Lewis dot symbol untuk satu elemen. Contoh untuk beryllium, boron yang lebih daripada 2, tengok cara dia, kita kena satukan dulu sebelum kita letak pairing. Contoh macam nitrogen lah, barulah ada pairing dia punya elektron tersebut. So lepas ni kena beware macam mana kita nak buat Lewis dot symbol. Contoh Mg yang lain, Mg dia ada 2 valence elektron. So ikutlah awak nak start elektron tu kat mana, tiba satu kat atas, satu kat bawah pun boleh, tak ada masalah. Nak kiri kanan pun boleh, tak ada masalah. Janji jangan pairkan dia. Sebab valence elektron dia tak pair lagi Masa dia ada reaction tu, ataupun tengoklah dia donate ataupun dia receive ataupun dia share, baru dia akan pair. Macam tu. Okay, so kita tengok pula octet dulu. So atom akan akan obtain stability, dia nak dapatkan stable either by losing, gaining ataupun sharing elektron lah, untuk nak achievekan tadi saya beritahu octet elektron ataupun duplet. Okay, dia kalau untuk elektron tu losing ataupun gaining, meaning receive ataupun donate elektron tu, maksudnya awak punya atom ataupun elemen tu dia akan membentuk ionic compound ataupun ionic bond. Kalau elektron tu ataupun atom tu diorang share antara diorang, elektron sharing kita panggil sebagai covalent compound, compound tu sebagai covalent, dan dia punya bond tu adalah covalent bond. Ni sekadar flashback sahaja. Awak dah belajar dah, kalau ionic compound ataupun ionic bond maksudnya non-metal dengan metal. Seorang donate, seorang receive elektron. Okay, kita tengok untuk ionic compound. So tadi ionic compound form from metal dengan non-metal punya reaction, di mana metal dia akan donate lah. Situ tulis donate situ. Dia akan donate. So kalau non-metal usually dia akan receive elektron. So diorang kalau metal akan prefer jadi cation, non-metal akan jadi anion. Okay, so ionic bond tu apa? Boleh baca kat situ. So ionic bond adalah terhasil bila adanya electrostatic forces between positive charge dengan negative charge. Sebab tadi metal awak dah jadi, contoh Mg dah jadi Mg2+, jadi cation. Lepas tu non-metal, contoh klorin dah jadi Cl-. So dia ada charge positif dengan negatif. So charge positif dan negatif itulah ada electrostatic forces between positif dengan
negative charge tu. Itulah kita panggil sebagai ionic bond. Okay, so tu yang cara kita nak produce ionic bond melalui Lewis dot symbol. Inilah kat bawah ni. Kalau soalan dia kata tanya show the formation of ionic bond untuk NaCl menggunakan Lewis dot symbol ataupun show, dia memang suruh show, tunjukkan macam mana ionic bond terbentuk. Memang macam tu lah, kena buat Lewis dot symbol untuk atom tu, which is Na dot, lepas tu Cl punya Lewis dot symbol juga, which is kena ingat Cl dia punya valence elektron ada 7. Mesti 7 elektron. Kalau Na ada 1 je valence elektron. Okay, kalau awak dua-dua nak buat dot pun tak ada masalah dia tak kisah pun sebenarnya. Tak ada semestinya awak kena bezakan. Ni kita nak nampak beza supaya kita nampak okay, Na awak sebenarnya yang akan donate lah kepada Cl menjadi Na plus dan menjadi Cl minus. So Cl akan terima receive elektron, so akan jadi Cl minus lah. Okay, bila kita buat ion, bila ada ion kat situ, dia mesti buat square bracket lah. Lepas ni kena ingat lah, kalau apa-apa compound yang ada ion, which is dia adalah ion, kena buat dalam square bracket. So itu kalau jadi ion lah, kalau tak jadi ion tak ada masalah lah, tak payah square bracket ke apa ke. And then dia suruh tunjuk show formation ionic bond. Mana ionic bondnya? Ionic bond yang tengah-tengah tu lah. Maksudnya ada electrostatic forces between positif dengan negatif. Tengah-tengah tu lah adalah awak punya ionic bond. Ini adalah contoh macam mana kita nak tunjuk ionic bond melalui Lewis dot symbol. Okay, itu contoh lain. Dan soalan bertanya show formation of ionic bond untuk kalsium dengan Br2. Contoh lain. So benda pertama macam biasa buat Ca. Ca dia punya Lewis dot symbol dia adalah ada 2 valence elektron. Bila saya kata tadi ikutlah awak nak letak dot tu dekat mana, kiri kanan atau bawah boleh. Janji jangan pairkan dia. And then Br dia punya valence elektron dia adalah 7. So buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita buat keliling dulu baru kita pairkan dia lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikutlah awak punya pair tu nak dekat mana, yang tak pair tu kat mana. Okay, and then sebabkan dia adalah ionic bond, seorang donate, seorang receive. So kalsium akan donate. So dia akan donate kepada, dia akan donate kepada 1 Br. Satu lagi elektron daripada kalsium akan donate kepada lagi 1 Br. So kena tunjuk sebab kalsium awak dia donate. So donate kena tunjuk lah. So akan jadi, sebabkan kalsium dia dah donate, dia akan jadi Ca2 plus. Dia akan jadi Ca2 plus. Lepas tu Br. Br dia dah octet lah. So kita boleh penuhkan terus dia punya valence elektron. So boleh letak dua-dua, maksudnya terus lukis Br sini. Ataupun kalau tengok buku ada yang dia lukis Ca tu, dia lukis Ca2 plus, lepas tu terus 2 Br pun boleh. So mana-manalah, sama ada macam tu ataupun awak punya Br ni dekat, maksudnya Ca awak tengah-tengah. Okay, maksud saya sama ada gini ataupun awak boleh lukis Ca kat tengah-tengah. So dikelilingi oleh Br lah. Minus sebelah sini pun Br. So pun sini pun boleh. So soalan tanya manakah ionic bond? Tunjuk je lah. Yang kat sini, yang tengah-tengah electrostatic force tu lah ionic bond. Sama juga untuk yang kat sini. Inilah ionic bond. Macam tu saja. Pastikan ada arrow, pastikan sebab dia suruh terus show formation, macam mana dia terhasil. Okay, itu untuk calcium bromide. Kita boleh lukis pula untuk
sodium oxide. So contoh Na satu saja and then Na ada 2. Okay, lepas tu ada oksigen. Oksigen dia punya valence elektron ada 6. So kena tahu valence elektron ni. Okay, and then awak kena tahu, maksudnya daripada awal ni awak dah kena tak adalah hafal, maksudnya memang kena tahulah, hafalah juga valence elektron bagi compound yang common. Contoh oksigen berapa, nitrogen nanti berapa, karbon nanti berapa. Dan sebab kenapa nanti kita akan buat Lewis structure. So Lewis structure pun, nama pun Lewis, dia akan menggunakan valence elektron. Chapter 4 ni dia punya basic dia adalah pada Lewis structure dan pada valence elektron. So kalau awak tak hafal ataupun tak tahu, kena refer baliklah, kena ingat baliklah dia group berapa. Dia group berapa tu boleh tahulah dia punya valence elektron berapa. Sebab awak perlukan valence elektron tu. Kalau tak ingat valence elektron nanti payahlah sikit bila kita nak buat Lewis structure nanti part yang seterusnya. Okay, so tunjukkan pula donate tu untuk sodium oxide. So jadilah Na. So macam biasa kalau nak terus tulis 2 Na pun boleh. Na plus menjadi O. O dah octet. Menjadi O 2 minus. Pun boleh macam tu. So ini adalah contoh untuk formation ionic compound using Lewis dot symbol. Okay, so kita pergi pula. Tadi kan kita dah bagi tahu ionic compound dia nak capai stability dengan cara sama ada kita nak octetkan dia ataupun dia nak octet lah ataupun duplet lah. Okay, so untuk ionic compound tu kita akan refer pada sama ada dia metal ataupun non-metal. So kalau untuk metal, dia punya stability tu dia nak cuba capai, kebanyakannya, majoritinya cuba nak capai macam noble gas penuh, which is ni lah octet 8. Mostly memang nak capai octet 8 kan total, NS2 NP6 nak capai octet. Tapi tak semua boleh dapat NS2 NP6 sebab ingat kalau untuk metal awak ada transition metal kat tengah-tengah tu untuk blok D. Blok D nama pun ada D block ataupun D orbital. So untuk elemen yang mempunyai D block ni, dia sama ada dia nak jadi full fill orbital which is ND10 ataupun dia nak capai half fill orbital. Ni selalunya untuk transition metal lah. Sebab kenapa transition metal sahaja? Sebab dia ada D block. Ni kalau yang noble gas ni selalunya elemen biasalah, yang metal yang dia nak capaikan sebagai octet dia. Contoh magnesium, sodium tadi, kenapa dia donate 1 elektron, kenapa magnesium dia donate 2 elektron? Sebab dia nak capailah NS2 NP6. Tapi untuk transition metal yang ada D orbital, dia sama ada nak capai full fill orbital D10 ataupun nak capai D5 iaitu half fill orbital. Ingat balik dia orang ni adalah lagi stabil hari tu. So kalau full fill stable, kalau half fill pun lagi stable. Okay, kalau untuk cation, untuk anion, dia sama je macam cation yang biasa, dia akan cuba nak capai macam noble gas which is nak capai NS2 NP6. Nak capai, kita panggil noble gas lah, noble gas configuration sebab yelah noble gas memang akan penuh lah NS2 NP6. Okay, and then kenapa kita nama pusudio ni, pusudio noble gas ni, nama dia ala-ala pusudio ni macam fake lah sebenarnya. Pusudio tu fake, dia konon-konon nak jadi macam noble gas tapi tak boleh jadi noble gas lah. Sebab tu ada perkataan pusudio noble gas. Sebab kenapa tak boleh jadi macam noble gas? Sebab dia ada D orbital kat situ. Ni memang dah hafiz lah sebab dia akan jadi D5 kat situ. So kena ingat yang benda ni, untuk ionic which is untuk metal dan juga untuk non-metal yang untuk ionic compound. Untuk nak form ionic bond lah. Okay, so ini adalah soalan tutorial, soalan nombor 3. Tu soalan boleh tanya macam ni, dia kata okay,
Untuk Mg, so Mg dia prefer nak capai stability dengan cara macam mana? Okey, dia nak capai stability dengan cara nak capaikan menggunakan noble gas configuration. Kejap Sorry, ada iklan jap. Okay, so patah balik tadi. So kalau contoh zinc pula. Okay, zinc ingat balik tadi dia ada d orbital. So bila dia ada d orbital, dia tak boleh capai macam octet configuration. Dia tak boleh capai macam noble gas macam ni. Sebabkan dia ada d orbital. So dia akan nak capaikan macam pseudo noble gas lah. Dengan cara macam mana? Dengan cara dia buang 4s tu. Supaya jadi pseudo noble gas configuration. So kan jadi zinc 2 plus. Okey, sama juga dengan case Fe, iron. Iron dia tak boleh nak capai pseudo noble gas. Sebab dia kan metal. So metal memang selalu akan donate elektron. So berapa elektron yang nak kena donate? Lagi senang. Sebab tu dia akan jadi Fe3+, which is dia nak jadikan half fill punya orbital, half fill orbital configuration lah. Sebab tu dia buang 3 elektron. Sebab kena ingat dia adalah metal, so dia lebih tendensi untuk donate elektron. Dan dia adalah transition metal sebab kenapa dia ada D block. So memang dia ada D6, so alang-alang kita buang gila elektron menjadi 3D5. Kalau zinc tadi, dia memang dah 3D10 tapi masalahnya awak ada 4s ni. Sebab tu kena buang 4s dulu. Sebab tu dia buang 2 elektron akan jadi zinc 2 plus. Kalau untuk Fe ni dia buang 4s, lepas tu dia buang 1 elektron daripada 3D. So sebab tu akan jadi 3D5. Half fill punya orbital configuration. Yang F sehingga nitrogen ni adalah non-metal. So memang dia nak capai octet lah. Dan dia adalah non-metal tadi. So dia tendensi untuk receive elektron. So berapa elektron dia nak receive untuk capaikan noble gas configuration. Tengoklah dia nak penuhkan. Sebab tu Fe menjadi F minus, oksigen O2 minus, nitrogen N3 minus. Dia nak capaikan noble gas configuration dan dia non-metal, dia lebih kepada receive elektron. So bezakan kat situ. Metal dengan non-metal dia nak capai stability dengan cara macam mana. Kalau metal dia ada sampai 3 lah noble gas. Dia sebenarnya majority general dia nak capai noble gas configuration. Cuma yang bezanya adalah pada transition metal. Tu je kena tahu. Soalan boleh tanya, okay zinc dia nak capai stability dengan cara macam mana, nak buang berapa elektron. So dia punya stability tu kita panggil apa? Pseudo noble gas configuration. Okay, so kita pergi untuk covalent compound pula. Tadi pasal ionic compound, kita nak tengok pasal covalent compound. Kalau ionic compound, dia more to receive dengan donate valence electron. Kalau covalent compound, dia form dengan cara kita share kan satu ataupun lebih daripada satulah pair of valence electron. Ada sharing between non-metal dengan non-metal sahaja. Tadi metal dengan non-metal, ni non-metal sahaja. So untuk covalent compound, awak akan belajar ada single bond, ada double bond, ada triple bond. So boleh baca kat situ. Kalau single bond, kita hanya share satu pair saja, di mana dia akan menjadi, kita panggil sebagai sigma bond. A pair tu akan menjadi sigma bond. Kalau untuk double bond, dia akan share 2 pair. Total maksudnya 4 elektron lah. Dia akan share 2 pair of elektron, total 4 elektron. Which is dia menjadi satu sigma bond dan ada satu pi bond. Ni untuk double Kalau untuk triple, nama pun triple, maksudnya 3 pair of elektron. Total dia adalah 6 elektron.
masih lagi satu sigma bond tapi yang berbezanya adalah pada pi bond. Itu beza double dengan triple. Double bond dia ada satu pi bond, triple bond dia akan ada dua pi bond. Maksudnya satu, awak ada tiga kan, satu pair tu, satu pair elektron jadi sigma. Satu lagi, lepas tu lagi dua pair elektron tu both tu akan jadi pi bond. Ada macam itulah untuk triple bond. Sama juga untuk double, satu pair elektron akan jadi sigma, satu lagi pair elektron akan share menjadi pi bond. Itu untuk double. Ada maksudnya macam tu. Satu pair mesti akan jadi sigma. So selebih daripada tu akan jadi pi bond lah. Awak belajar sehingga triple bond saja. Tak ada sampai fourth bond ke apa, tak ada. Okay. Pergi pada covalent bond tadi, kita cerita pasal dia punya kepanjangan. So lagi pendek awak punya bond tu, lagi kuatlah dia punya kekuatan bond tu. Dan lagi ingat balik electronegativity, so lagi more electronegativity punya atom tu, lagi dia akan bagi lagi kuat pada awak punya bond. Itu yang contohnya pada yang pada electronegativity ni lah. So lagi tinggi awak punya strength, lagi tinggi jugalah. Terbalik. Electronegativity more give more strength to the bond. So lagi tinggi awak punya strength tu, tapi lagi pendek lah awak punya kepanjangan bond tu. Itu untuk kalau atom awak, dia punya electronegativity dia lagi tinggi. So boleh tengok kat situ, kalau single bond lagi panjang berbanding double dengan triple. Triple pendek triple pendek. Sebab kata makin ke kanan decrease bond length. Tapi makin ke kanan makin kuat awak punya bond. Maksudnya even though triple bond tu makin pendek tapi dia punya kekuatan dia makin kuat. Okay, ni pasal electronegativity tadi. So lagi ke kanan lagi panjang. So pasal tu increase bond length. Tapi makin ke kanan juga awak punya strength of bond tu akan makin lemah. Sebab dia inversely proportional dengan kepanjangan dengan kekuatan awak punya bond tu. Ni pun kena tahu juga, boleh keluar kat UPS ke apa ke ataupun nanti PSPM dia tanya soalan objektif. Mana satu yang lagi pendek ataupun mana yang satu kuat, double ke triple bond yang lagi kuat, mana yang lagi panjang. Macam itulah. Okay, so ini kalau kita tunjuk pula formation macam mana kita nak form covalent compound. Okay, kalau tadi ionic compound dia ada receive dengan donate, tapi untuk covalent sebab dia share. So kalau perasan share, so dekat belah reaktor ni, contoh kita nak pairkan ataupun kita nak jadikan H2 punya compound. So dia akan share lah pair dia, seorang akan share. H akan share satu elektron, satu lagi H akan sharekan satu lagi elektron. So ini adalah awak punya single bond, so single bond tu akan menjadi sigma bond lah. So kalau macam tu untuk covalent compound dia tak ada arrow-arrow tu macam ionic compound. So bezakan ionic kenapa ada arrow sebab kita nak tunjuk dia donate. Tapi untuk covalent compound formation awak tak ada arrow tu sebab diorang share. Terus je buat diorang share macam tu. Sama ada awak nak buat dot, Lewis dot tu bila H dengan H tu, ataupun kita terus lukis batang gitu tu. Tu menunjukkan single bond lah, menunjukkan iaitu ada satu pair of elektron. So itu kalau double bond dia akan share dua pair of elektron, di mana yang elektron tak ada pair lagi ni untuk oksigen. So akan pair. So sama ada awak nak buat dot-dot tu juga ataupun awak nak buat garis dua pun boleh. Tu menunjukkan double bond. So ingat balik double bond dia menjadi satu pair tu akan menjadi sigma bond, satu lagi pair akan menjadi pi bond. Itu contoh. So macam ni je untuk covalent compound, tak payah nak arrow-arrow. Arrow tu hanya nak tunjuk mana covalent compoundnya ataupun covalent bondnya. Inilah covalent bondnya. Macam tu.
So ini untuk N3 pula, N2 gas. So dia akan share 3 pair of electron. So ikutlah sama ada awak nak tunjukkan dot-dot macam tu, dia share 3 pair of electron, ataupun kita terus buat garis lah menunjukkan ada 3 pair of electron tu juga. So ikutlah. Okay, so kalau contoh molekul lain pula, ni senang je, N2O2H2. Okay, contoh. Show formation of covalent compound untuk H2 dengan O. So bila disuruh tunjuk macam mana kita nak form covalent compound untuk air. Macam biasa lukis dahulu, Lewis dot simbol untuk sesuatu atom tu. Kalau H ada satu je lah. So H ada dua atom. Okay, lepas tu tambahkan dengan O. O tadi total ada 6. Macam tu je. Ingat tak ada arrow sebab dia covalent bond, dia share saja. So just buat O kat tengah-tengah. Dia share H dengan H. Ikutlah awak nak letak macam ni. Ataupun mungkin awak letak H kat mana. Satu kat atas, satu kat kiri, kanan. Janji yang ada pair tadi yang dah pair, dia punya valence elektron dah pair, masih ada lagi 2 lah. Kat situ. Ada lagi 2 elektron yang tak pairing lagi, dia share dengan hidrogen. So tak kisah kat mana-mana awak letak H tu sebab dia tak menunjukkan structure ataupun shape awak punya H2O tu. So sebab tu awak nak letak kat mana-mana H tu pun tak ada masalah. Okay, sama juga bila kita nak lukis untuk nitrogen. So nitrogen tadi dia ada berapa? Ada 5. So 1, 2, 3, 4, 5. So ada H ada 3. Lukislah 3H. Letak kat mana-mana. Awak punya valence elektron tak ada masalah. Jadi satu je. Jangan jauh pula letak valence elektron tu. Contoh awak buat H, lepas tu jauhnya letak dot tu. So kalau nak lukis tu sila dekatlah sikit dia punya dot valence elektron tu. Sila jangan jauh sangat. And then buatlah jadi NH3. Jangan lupakan yang pair elektron yang pada N yang tak ada share dengan siapa-siapa tu. Jadilah formation untuk covalent bond untuk H2 dengan NH3. Sambil tu tunjuklah mana awak punya covalent bondnya. Inilah covalent bondnya. Inilah covalent bondnya. Inilah covalent bondnya tu. Nak menunjukkan dia share between two atom. Okay. Ini yang macam biasalah sharing yang sama rata. Maksudnya untuk yang awak belajar dulu, dia share sama rata. Maksudnya H bagi 1 elektron, O pun bagi 1 elektron. Okay. Ada satu lagi, dia masih lagi bawah covalent compound. Cumanya kita panggil sebagai dative ataupun coordinate bond. Okay, tak apa, nanti kita masuk kejap lagi. So saya tinggalkan soalan nombor 1 tutorial. Try lah buat, tapi sebelum tu kena tahulah awak punya compound tu ionic compound ke ataupun covalent compound, metal dengan non-metal ke ataupun non-metal dengan non-metal. Kenal pasti elemen tu metal ke non-metal, barulah boleh buat untuk formation compound tersebut. Try buatlah untuk A, B, C dengan D. Okay, tadi kalau covalent compound tadi saya kata dia share equally. Maksudnya seorang kasih 1 elektron, seorang lagi bagi 1 elektron. Awak kasih 1, saya kasih 1. Okay, tapi dalam case dative bond ni, dia share tidak sama rata. Di mana a pair of electron tu hanya provided by salah seorang sahaja. Contoh, macam saya je yang kasih, awak tak ada kasih apa-apa. Kalau sebelum ni covalent compound, saya kasih 1, awak kasih 1. Okay, tapi dalam case dative bond, seorang sahajalah. Okay, itu yang contohnya. Contohnya ni NH3 tadi kita dah buat NH3, Lewis dot simbol. Okay, kalau perasan, awak punya dia nak bondkan dengan H plus ni. Kalau ingat balik, H plus dia dah tak ada valence elektron. Dia tak ada benda, maksudnya tak ada elektron nak di-share bersama. So maksudnya tapi diorang nak share juga ni. Masih lagi nak buat bond ni. So seorang lagi yang NH3 ni dia ada
satu lagi pair elektron yang tak ada bond dengan siapa-siapa. So awak punya N ni yang akan share dengan H. Maksudnya N sahaja yang provide elektron tersebut, yang sharekan benda tu. Kalau tak tadi, macam biasa, seorang kasih satu, seorang kasih satu. Contoh yang macam tadi tu. H kasih satu, O pun kasih satu untuk dia sharekan bersama menjadi satu single bond. Tapi dalam kes dative bond, H awak ni no valence elektron dah, tak ada valence elektron dah. No, nanti kan ingatkan nombor pula. Dia tak ada no valence electron left. Leave pula. Maksudnya tak ada lagi valence electron lah. No valence electron lagi. So memang kosong dah. So dia tak boleh nak kasih. Tapi awak punya N tu dia ada satu lagi pair of electron yang dia boleh share bersama. Itulah dative bond. Di mana kita tunjuk sebagai arrow kat situ. Pernah nampak warna purple tu? Inilah dative bondnya. Dia representkan elektron yang daripada donor kepada acceptor. Maksudnya awak punya NH3 ni adalah donor. Yang siapa accept tu adalah H tadi, acceptor. Tapi dia bukannya donate ataupun receive tau. Dia masih lagi sharing. Cumanya salah seorang sahaja yang bagi elektron tu lah. So tu yang tadi kat atas tu dia bagi tahu. Donor ni selalunya sama ada dia negative ion ataupun dia contain lone pair. Maksud apa tu lone pair? Yang pair elektron yang tak ada sharing dengan siapa-siapa ni lah. Okay, acceptor siapa yang langsung tak ada elektron tu kadang-kadang positif ion. Sebab ingat positif ion tu maksudnya kalau bila jadikan ion dia dah donate dah dia punya elektron. So dia tak ada dah valence elektron lah. Ataupun awak punya atom tu kita bagi sebagai incomplete octet. Dia tak cukup bilangan valence elektron tu. Dia tak cukup lagi valence elektron tu. Sebab tu dia dia akan lebih kepada receive lah. Maksudnya dia yang menerimanya lah. Maksudnya tak cukup lah. Dia nak sharing tu. Okay, ni contohnya. Sebenarnya contoh dia NH3 tambah dengan H plus menjadi NH4 plus. Ni sebenarnya contoh untuk NH4 plus. So ingat bila dia adalah ion, mesti dalam square bracket tadi. So nak nampakkan dulu lah. Ini adalah dative bond. Macam mana dative bond boleh terhasil? Dia terhasil bila salah seorang sahaja yang share a pair of electron. Okay, so contoh lain, dia boleh bagi BF3 ni dalam soalan tutorial. Dia boleh bagi BF3 reaction dengan NH3 untuk jadi BF3 NH3 tu. Dia gabung tu. Okay, soalan boleh tanya macam tu, suruh draw the Lewis structure for BF3 dengan NH3. Okay, ni saya bagi je lah. So kalau yang C tu, ataupun yang kat bawah ni, ada example of dative compound. So boleh cari dative compound yang lain, macam mana formation of dative compound yang lain, sebab kadang soalan boleh tanya, ataupun soalan tanya di mana satu yang contoh dative compound ke yang ada dative bond. So kena tahu jugalah. So saya bagi contoh banyak tu. Okay, kita tengok untuk BF3NH3. Tadi kita dah tahu dah lukisan Lewis structure untuk NH3 tadi. Dia macam ni tadi. Patut ada satu pair of electron. Nanti kalau awak dah kerti buat untuk BF3 bentuk dia adalah macam ni. Dia tak ada extra elektron lah pada awak punya F, awak punya B tu. So tadi F, dia ada Lewis dot symbol lah kat situ. Sebab kalau ingat, kalau nak buat B dia hanya ada boron berapa? Boron ada 3 pair of valence electron. So kalau kita buat ada 3. So F awak ada 7. So F ada 3 ni kita nak dapatkan Lewis structure lah sebenarnya. Sebab tu ingatkan balik awak ada 3 untuk boron ada 3 sahaja valence elektron. Dia akan share lah 3 valence elektron ni satu dengan satu
F yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga. So akan jadilah bentuk Lewis structure yang macam tu. Okay, so kalau tengok patah balik kepada NH3 dengan BF3 ni, kalau perasan, kita nak buat bond antara N dengan NH3 dengan BF3. Tapi kalau nak buat covalent compound seperti biasa, seorang kena bagi elektron, seorang lagi pun kena bagi elektron. Tapi masalahnya, tengok balik structure BF3 ni. BF3 ni, B ni, ada tak extra elektron yang dia boleh share? Tak ada, betul? So, dia tak ada apa-apa pun. Ni kita panggil dia sebagai incomplete octet. Sebab dia kekurangan. Dia tak capai 6, dia tak capai 8 kalau perasan dia punya sekeliling elektron B awak ni, B ni dia hanya ada total 6 sahaja elektron. Ingat kalau nak capai octet kan kena 8. So untuk boron, dia hanya boleh capai 6 saja. So dan dia tak ada ekstra elektron untuk dia share. So macam tapi still kita nak buat dative bond ni, still nak buat covalent bond. So tu yang datangnya N dia ada lone pair, dia ada satu extra pair of electron yang dia boleh share bersama menjadi dative bond. So akan jadi N, so H, H, H. So akan ada arrow lah sebab awak punya N tu yang akan share dia punya a pair of electron pada B. Boleh ke tak? Harap masih lagi okey di sana. So macam tu je lah. So nak tunjukkan mana dative bondnya, ni lah dative bondnya. So sebenarnya tak semestinya tunjuk arrow. Tak nak tunjuk arrow pun tak ada masalah. Contoh awak tak nak tunjuk arrow kat sini kan. Betul. Ya. Yang balik yang ni boleh tak? Yang N tu. Macam mana dot dia boleh hilang? Macam mana N dekat dot dekat N tu boleh hilang? Sebab dia dah share. Ni, dia share ni. Sekejap, padam. Dia sharekan dengan B. Sebab kita nak buat dative bond. Dia nak combinekan NH3, kita nak buat bond dengan BF3. Tapi masalahnya sekarang B awak tadi kata-kata B ni, dia tak ada ekstra lagi elektron untuk dia share. Kalau tak covalent kan dia seorang kena share. So kau bagi satu, aku bagi satu. So kita share bersama menjadi single bond. Tapi untuk dative bond masalahnya salah seorang tak ada duit. Engkau je lah yang bagi, aku tak ada duit ni. So seorang yang share. So maksudnya nitrogen saja yang bagi a pair of electron untuk diorang sharekan bersama. Boleh ke tu? Boleh. So sebab tu saya tunjukkan warna merah tu, ni lah dative bondnya. Nak tunjuk arrow pun boleh. Awak nak tunjukkan apa ni, tadi kalau nak tunjuk arrow pun boleh, tak ada masalah arrow. Sebab nak tunjukkan N awak yang memberi ataupun men-sharekan dia punya a pair of electron. Kalau tak nak pun tak apa, tak ada masalah. Tak payah Allah. Tak payah letak arrow pun tak ada masalah. Just sebagai single bond saja. Tahulah itu dia share lah. Tapi tunjuklah mana dative bondnya. Sebab tu kena tulis dative bondnya. Sebab dia suruh explain formation. Kita dah explain dah ni. Ni lah explanation untuk explain the formation. So ingat bila kita nak explain formation sesuatu bond tu, ionic bond ke, covalent bond ke, memang kena buat Lewis dot symbol. Lepas tu kena tunjukkan mana bond tersebut, mana covalent bondnya, mana ionic bondnya. And then name the type of the bond form. Kita dah tulis dah. So A dengan B settle dah. Sebab tadi disuruh draw the Lewis structure untuk BF3 dengan NH3 settle. Lepas tu explain formation B dengan N punya bond. Ni lah formation dia. Inilah formation B dengan N punya bond. So name the type of bond form. Kita dah bagi tahu dia adalah dative bond. So settle. So untuk yang C adalah contoh lain untuk dative bond. So boleh try tengok contoh-contoh ni dekat Google je. H3O plus dative bond. Supaya awak nampak lah mana dative bondnya.
Kalau contoh H3O plus ni sebenarnya dia reaction antara H2O dengan H plus. Sebelum tu kita dah tahu dah. Ingat tadi bila kita buat Lewis structure ataupun covalent formation untuk air tadi, awak punya O dia ada lagi 2 extra pair of electron yang dia boleh share dengan siapa-siapa yang tak ada lagi elektron. Sebab tu kalau case H3O plus ni, O awak yang akan share sebab kenapa H awak tak ada benda nak dibagi dah, tak ada elektron nak dibagi. Okay, Safa boleh? Boleh saya teruskan? So harapnya boleh. Okay, so untuk part seterusnya, sikit je lagi. Ni nak explain tadi incomplete octet, apa itu expanded octet dengan odd number octet. So tadi dah bagi tahu semua elemen kalau boleh nak capai octet. Tapi tak semua elemen akan capai octet. So dia ada pengecualian lah, exception to octet rule. Kita panggil sebagai incomplete octet, expanded octet dengan odd number octet. Incomplete octet tu maksudnya tak cukup 8. Expanded octet tu maksudnya lebih daripada 8. Kalau odd number octet tu nampaklah maksudnya odd ganjil. Dia bukan nombor 8, 7, 9, 11 dia punya octet tu. Okay, and then cuba untuk lukis Lewis structure lah. Okay, so sebelum kita masuk Lewis structure, ni nak terangkan term-term yang ada dekat dalam Lewis structure untuk 4.1, 4.2 kita masuk. Okay, pertama yang tadi kan ada extra elektron tu, atas tu yang tak ada share dengan siapa-siapa, kita panggil dia sebagai lone pair. Nama dia pun pair, tapi dia consist of 2 elektron lah. Dia ada 2 elektron. So bila kata-kata ada 2 lone pair, maksudnya total ada 4 elektron. 3 lone pair, ada 6 elektron. Tu kena ingat lah benda tu. Nama dia pair. Dia berpasangan. Sebab tu memang dia pairing lah kat situ. Okay, so yang tengah-tengah tu kita panggil dia sebagai central atom, which is kita donatkan dia punya simbol sebagai A. Kalau tadi lone pair sebagai E Okay, kalau central atom dia punya simbol sebagai A. Lepas tu contoh yang H yang dekat luar tu kita panggil sebagai terminal atom, iaitu dia punya dia punya simbol sebagai X. Okay, yang tadi share of electron ni, yang tengah ni ada bond ni, kita panggil sebagai bonding electron pair. Bonding pair electron, maksudnya yang ada bond dengan awak punya central dengan terminal. Lone pair yang tak ada bond dengan terminal atom. Bezakan lone pair dengan bonding pair of electron. So bonding pair ni pun nama dia pun pair, maksudnya dia ada 2 elektron kat situ lah. So kalau contoh soalan dia kata dia bagi ada 3 bonding pair, kena tahulah total elektron dia ada 6 elektron. Boleh? Harapnya faham benda pairing-pairing tu. Okay, untuk tadi exception octet rule, tengok dekat sini, semua orang akan cuba nak dapatkan octet lah. 8 tu. Tapi dia ada exception di mana incomplete octet. Okay, incomplete octet ni untuk awak just ingat central atom. Ni untuk central atom kena ingat ni untuk central atom sebelum tu. Untuk central atom. Okay, incomplete exception untuk octet rule ni untuk central atom sahaja. So kena ingat. Di mana bila awak perasan dia punya central atom tu adalah Be, B dengan Al, ataupun senang nak ingat, panggil bebal. Itu adalah kita panggil sebagai incomplete octet. Sekiranya awak punya central atom Be, B atau Al, beryllium, boron ataupun aluminium, iaitu bebal singkatannya, dia akan capai incomplete octet saja. Sebab tu awak akan perasan AlCl3. Bila kita buat Lewis dot symbol ataupun Lewis structure, awak akan dapat Cl je lah. Awak punya Al ni, perasan keliling dia ada 3 bonding pair. Maksudnya 3 bonding pair ada 6 elektron sahaja. Dia dikelilingi oleh 6 elektron, kurang daripada 8 elektron yang sepatutnya lah. Sebab tu kita panggil sebagai incomplete octet. Sama juga dengan tadi B. Tadi baru buat BF3. So maksudnya B awak ni, dia adalah incomplete octet sebab dia hanya dikelilingi oleh 6 elektron sahaja.
Okay, so kalau expanded octet, dia maksudnya surrounded by lebih daripada 8. Dia selalunya untuk transition metal. Okay. Expanded octet ni selalunya melibatkan transition metal. Kenapa transition metal? Boleh baca kat situ. Sebab elemen period 3 and above dia ada d orbital. Ingat d orbital kan kita boleh maksimumkan sehingga 10. So untuk expanded octet total dia boleh capai sehingga 9 sebab dia total 18. So sekeliling dia boleh capai hingga 9 bonding pair lah. Macam itulah. Sebab dia ada, kenapa dia boleh expandkan dia punya octet? Sebab dia ada, kena ingat reason dia sebab ada empty d orbital. Soalan bertanya, kenapa contoh ni lah di kat dalam kuliah hari tu, what type of octet has SF6 got? So kalau perasan S awak ni, dia dikelilingi oleh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bonding pair. Maksudnya total elektron dia ada 12 elektron. Ingat pairing. So 6 darab 2, so ada 12. So dia lebih daripada 8 elektron. So kenapa dia boleh expandkan lagi dia punya octet lebih daripada 8? Sebabkan S awak ni dia ada d orbital yang boleh muat sehingga 10 elektron kat situ. Total dia. Sebab tu dia boleh expandkan lagi lah. So sebenarnya jawapan hari tu adalah expanded octet. Dia nama dia. Okay, tadi yang last punya adalah odd number electron. Maksudnya nombor ganjil lah, 7. Selalunya dia khas untuk grup 15 dengan 17, iaitu selalunya nitrogen dan juga klorin. Nitrogen dengan klorin ni selalunya yang mempunyai oktet dia yang ganjil. Dia tak oktet, dia tak 8. Dia 7, selalunya 7 lah. 7. Dia punya keliling lah dia 7. Valence elektron yang dikelilingi. Okay, soalan bertanya macam ni, SF6 contoh lain, kenapa SF6 dia boleh expandkan ataupun dia panggil sebagai expanded octet? Kita tahulah reason dia sebab dia ada d orbital, empty d orbital. So itu jawapan dia. Okay, ini adalah step by step untuk draw Lewis structure. Sebab tu okay, untuk basic chapter 4 memang kena mahir lukis Lewis structure. Diingatkan, sila mahir lukis Lewis structure. Bagi amaran kalau siapa lagi masih lagi terkiar-kiar nak lukis Lewis structure lepas ni kita dah masuk 4.4. Kenapa? Sebab sehingga 4.4, 4.4 dia ada kena-mengena dengan Lewis structure. So selagi awak tak boleh nak lukis Lewis structure, awak akan ada masalah bila kita dah sampai subtopik 4.4. Sebab sampai subtopik 4.4 dia ada kaitan dengan Lewis structure. So dia punya basic kena lukis Lewis structure. Tak pandai lukis, awak tak boleh nak jawab soalan untuk chapter 4 majoritinya. Ni amaran lah. So sila lepas ni sila buat latihan lah untuk lukis Lewis structure. Kalau saya suruh buat lukis, silalah buat. Sebab dia punya basic adalah untuk lukis Lewis structure. Okay, saya masuk sikit. Sekejap. Pertamanya kena cari nombor valence elektron. Kena tahu siapa jadi central atom. Okay, siapa jadi central atom tu dia kena jadi siapa lagi positif lah. Lagi positif awak punya central atom tu, dia akan jadi, lagi positif awak punya atom tu dia akan jadi central atom. Kecuali hidrogen hidrogen takkan pernah jadi central atom. Okay, and then lukis skeletal structure dengan single bond dahulu. Maksudnya kita buat bonding pair dulu. Kita buat bonding pair elektron dari dulu. And then lepas tu kita completekan octet untuk terminal atom. Sebab tu tadi saya terangkan term-term tadi, mana central atom, mana terminal atom. Okay, remaining elektron yang tadi sehingga 8 lah, iaitu octet.
Okay, selain daripada tu kita boleh lebih daripada 8. Okay, contohnya saya try buat. Tadilah H2O. Okay. Kira dulu tadi, set pertama kira dulu valence elektron. Untuk H ada 2. Valence elektron dia maksudnya pun ada 1 darab 2 lah. Sebab ada 2 atom H. Lepas tu O hanya ada 1. Valence elektron dia tadi untuk O adalah 6. So total ada 8 elektron. Bilangan atom tu ada berapa tadi? Sebab H ada 2, sebab kita dah ada 2. O ada 1 sajalah. Okay, dalam kes ni O lah pair dengan awak punya terminal atom. Kalau macam tu kita dah guna berapa? Ingat tadi bonding pair ni untuk single bond. Single bond dia share 2 elektron, betul? So kita dah buat 2 single bond. Total elektron tu berapa? Siapa boleh faham tak? Boleh ke tak ni? So ada berapa elektron kita dah guna kat situ? O dengan H. 4 elektron. Yes. So maksudnya kita dah guna 4 elektron. Sebab kena ingat ni 2 elektron ni pun 2 elektron. So kita ada ekstra lagi 4 elektron. Ingat balik tadi 4 elektron lepas kita dah complete, kita try complete ataupun duplatekan awak punya terminal atom. Tapi awak punya terminal atom memang dah dah duplet, which is H duplet saja, bukannya sampai oktet Okay, so extra remaining elektron kita letak dekat central atom. So ada extra 4, so letak 4. Tapi 4 kita pairkan lah menjadi lone pair. So sebab tu oksigen awak, untuk H2O awak, dia ada 2 lone pair. So tolak 4 dah tinggal kosong. So inilah Lewis structure untuk awak punya H2O. Boleh ke? Okay, saya try buat last supaya depannya awak boleh buat. Okay, B tadi ada 2 elektron klorin sebab ada 3. Ada 3 klorin. Dia punya elektron ada 7 darab 3. So sebenarnya total 21 elektron. So 21 jadi 23. Kenapa 23? Sekejap, berilium saya pun tak ingat dah. Berilium 2, betul lah. Berilium 2. Cl. Cl7. Lepas tu 7 darab 3, 21 kan? Ke saya salah? Betul. Okay, so total patut ada 23. Kenapa 23? Okay, so B kita buat dulu Cl. So benda pertama kita dah guna 6, tolak 6. So 6, 3 berapa? 17. Okay, so berilium 3. Okay, so kita oktetkan dulu awak punya klorin. Sekejap, berilium 2. Itulah. Sudah guna berapa? 3 darab 18. 18. Sekejap. 18. Boleh silap ni. Saya bengong. Berilium 2 ke 3? Okey, berilium tak boleh dengan, sorry bukan berilium B patutnya. Sebab berilium dia hanya ada 2 saja. Dia akan jadi BCl2 sepatutnya, bukan BCl3. Ni kalau nak jadi BCl3, dia kena guna B, iaitu boron. Boron ada 3, barulah jadi 24, akan jadi 18. 18, tadi kita dah oktetkan awak punya klorin. So klorin awak dah cukup 18, tolak 18 tinggallah kosong. So tak adalah elektron untuk BE tadi, sebab tu BE awak dia memang incomplete octet. So kita biarkan je lah sebab dia memang sampai kosong dah. Boleh ke? Boleh.
Okay, saya bagi contoh untuk carbon ni, which is yang lain sikit. So carbon, last dia ada 6 valence elektron. O sebabkan ada 2, O dia carbon awak 4 valence elektron. Carbon 4. Awak punya oksigen ada 6. Lepas ni ada kelas Ada kejap So sekarang awak punya carbon akan jadi central atom. Okay, kita dah guna 4, 1 tolak 4, 12. So ingat, ni kita kena guna untuk oktetkan dulu awak punya oksigen. Okay, kita dah oktetkan oksigen. So kita dah guna 6, which is 12 kat situ lah. So sebenarnya macam tu dah tinggal kosong lah sebenarnya. Okay, tapi ingat balik tadi saya bagi tahu, awak punya central atom, awak punya carbon awak kena dapat 8 elektron dia keliling dia, which is central atom awak, carbon awak ni kena dapatkan 8 keliling dia. Tapi sekarang ni awak hanya ada 4 je kan. Ni yang datangnya, dia akan datangnya dative bond di mana oksigen dia akan sharekan dia punya lone pair untuk nak try oktetkan awak punya carbon menjadi macam ni. So ini Lewis structure untuk CO2. Boleh? So harapnya itu sahaja kelas kita untuk hari ini. So kalau boleh nanti saya akan share slide ni, tak apa. So untuk awak ulang kajilah balik untuk lagi-lagi untuk lukisan Lewis structure. Okay, tak ada apa, itu sahaja. Minta maaf kepada lecture awak selepas ini. Thank you, kita boleh bersurai.